Baik, seterusnya perkembangan dari Negeri Sembilan, kita bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Kerajaan Negeri Sembilan sedang mengenal pasti tanah-tanah pertanian terbiar di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar yang berpotensi untuk dibangunkan. Menurut Exco Pertanian, Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, ia adalah untuk memastikan semua tanah terbiar dibangunkan dengan projek ekonomi, khususnya membabitkan aktiviti pengeluaran makanan serta pertanian bagi memastikan keperluan makanan di negeri ini mencukupi. Ini semua adalah untuk memastikan supaya guna tanah di Negeri Sembilan dapat kita maksimumkan. Saya sedang membuat kertas konsep untuk memastikan supaya tidak ada tanah kosong di kawasan luar bandar. Maksudnya ialah kita tidak mahu ada tanah kosong lagi sekarang. Setiap tanah yang ada mesti diisi dengan aktiviti pertanian. Kerajaan dan rakyat akan bekerjasama supaya aktiviti pertanian ini menjadi satu program yang menjadi kesukaan kepada mereka. Kerajaan Negeri Sembilan juga menambah kawasan penanaman padi di Londah Gemas, membabitkan 20 hektar tanah termasuk di kawasan tanah terbiar bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri ini. Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM merupakan antara tarikan untuk pengunjung hotel menikmati hidangan yang disediakan. Pengurus Besar Hotel Roy Chulan Seremban, Abdul Rahman Ahmad berkata, ia penting bagi pengusaha perkhidmatan juadah terutama ketika Ramadan. CJ halal ni mustahak lah untuk kita meyakinkan sebagai kita orang Islam kan, kita meyakinkan umat-umat Islam kita yang untuk untuk lebih yakin lah untuk consume food kita lah. Abdul Rahman turut memberitahu meskipun harga bufet Ramadan ditawarkan di hotel-hotel dijangka meningkat berikutan peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SSD, namun sambutan terhadapnya tetap menggalakkan. Bagaimanapun, pihaknya masih menawarkan harga yang berpatutan. Bagi bufet Ramadan akan datang, pihaknya menyediakan juadah beraneka rasa yang membawa tema warna rasa sekaligus menerapkan elemen perpaduan menerusi juadah dari pelbagai negeri. Itu target kita. Memang kita nak panggil semua kaum untuk datang merasa kita punya makanan. Daripada situ, kita dapat mengukuh lagi perpaduan untuk negara kita. Hanya menggunakan bahan terpakai dan rujukan dari media sosial, pemilik nama Nur Fadilah Afandi mampu menghasilkan dekorasi yang menarik berkonsepkan rustic farmhouse untuk kediamannya sehingga mampu meraih ratusan ribu pengikut di media sosial. Ikuti bingkisan yang disediakan oleh wartawan pelatih Nur Syafiqah Muhammad Ghazali. Siapa kata nak menghasilkan dekorasi sendiri memerlukan modal yang besar? Cukup dengan RM10 sahaja, anda mampu DIY sendiri dekorasi yang menarik untuk kediaman anda. Kak, saya nak buat boleh? Boleh. Okey. Cuba kan? Okey. Bermula hanya suka-suka, siapa sangka dekorasi yang dihasilkan sendiri menggunakan bahan kitar semula mampu menarik orang ramai untuk berkunjung ke rumahnya di Kampung Temeris, Kuala Pilah. Ibu kepada 4 orang anak ini mula berjinak-jinak dalam menghasilkan sendiri DIY dekorasi dalaman dengan menggunakan bahan terpakai sejak Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 PKP pada 2020 bagi mengisi masa lapang. Konsep ladang Eropah atau lebih dikenali sebagai rustic farmhouse dipilih kerana ia lebih bersesuaian di samping bahan dekorasi menggunakan barangan kitar semula serta mudah diperoleh. Sebenarnya kos tu lebih murah lah sebab kita akan beli bahan-bahan mentah tu sekali. Jadi bila setiap kali kita nak buat DIY tu kita gunakan bahan-bahan yang sama. Jadi dekat situ rasa-rasanya kos tu kurang lah. Kalau satu barang tu rasa tak sampai RM10 pun ada dia punya kos. Kebanyakannya tu kita ulang-ulang pakai saja sebab kita pun guna base dengan bahan-bahan kita semula kan. Jadi memang kos bahan mentah tu sangat-sangatlah jimat.
Dalam pada itu, beliau turut aktif dalam menghasilkan video-video menarik serta tutorial untuk menghasilkan bahan dekorasi dengan menggunakan barang kita semula di media sosialnya sehingga mampu menjana pendapatan lumayan. Ia bukan sahaja dapat menjimatkan kos dan memastikan kelestarian alam terjaga, juga merapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Pada awalnya tu memang dulu kami mula-mula sama buat dekorasi daripada DIY ni. Lepas tu kita sama-samalah support antara satu sama lain kan. Tiap-tiap hari berkumpul dan kita tiap-tiap hari tu kita cuba buat satu benda yang barulah. Saya cuma tunjuk ajar dalam macam mana nak edit video. Kadang-kadang saya tolong shoot video. Macam mana cara nak guna CapCut kan, nak edit apa semua. Itulah saya banyak tolong daripada situlah. Bagi saya boleh. Sebab saya duduk tinggal di asrama. Jadi bila balik tu macam tak ada benda pun nak buat. Kita hanya melepaskan penat yang berada kat sekolah. Jadi bila ibu macam ajak tolong dia buat video, ikut dia buat DIY, benda tu dengan tak apa orang cakap, tak tersengaja telah pun merapatkan hubungan ibu dan anak. Lagi-lagi saya dengan mak saya. Kalau kita ada minat, insya-Allah ada jalan dia. Makna kena asah minat kita dan juga cari kemahiran daripada banyak sekarang ya, sosial media kita ada banyak saja sumber-sumber yang kita boleh dapat ilmu dan kemahiran ni. Jadi kalau nak mula, boleh saja mula bila-bila masa pun. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media.